Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya di Petik dari Malaysia kini bertajuk Hassan suarakan kebimbangan kerajaan terlibat pendakwaan terpilih. Berita penuh, Ahli Parlimen Kerajaan yang sesekali lantang bersuara sehingga dilihat agak menyongsong arus, Hassan Abdul Karim hari ini menyatakan kebimbangannya terhadap dasar Putrajaya terhadap isu rasuah. Hassan, PH Pasir Gudang, berkata antara kebimbangannya kini ialah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan tunduk kepada kesan rasuah kuasa dan pendakwaan terpilih. Kita kerajaan eksekutif, kita ada kuasa. SPRM di bawah kita, PDRM di bawah kerajaan. Jadi saya bimbang boleh berlaku pendakwaan terpilih dan parti lawan kita jadi mangsa. Kalau ada asas tidak apa, tapi saya takut seperti kata bijak pandai dalam tradisi demokrasi. Kuasa boleh membawa kepada sikap korup dan dengan kuasa mutlak akan menyebabkan korup mutlak, katanya ketika membahaskan Tita Diraja di Dewan Rakyat hari ini. Pandangan Hassan itu muncul ketika beberapa jam sebelum itu dua pemimpin bersatu didakwa atas tuduhan rasuah di Mahkamah Kuala Lumpur. Pengurus CPN Muhyiddin Yassin pula memang sedang disiasat pihak berkuasa baru-baru ini. Anwar bagaimanapun sudah memberi jaminan bahawa pihak berkuasa tidak akan terlibat dalam pendakwaan terpilih. Penegasan itu turut diulangi pagi tadi dengan mengatakan bahawa tiada sesiapa yang terkecuali daripada undang-undang termasuk individu dari PKR. Bagaimanapun, Hassan dalam ucapan perbahasannya itu bersikap optimis bahawa pemimpinnya itu mempunyai integriti dan komitmen dalam membenteras rasuah. Tapi tetap perlu diberi peringatan. Perdana Menteri bukan sahaja Perdana Menteri, tapi Menteri Keuangan. Ia dua jawatan yang sangat penting. Saya tak ada prejudis apa-apa, tetapi perlu diingatkan, ada mantan Perdana Menteri boleh sahkan apa saya cakap ini betul. Perdana Menteri mempunyai kuasa luas dan besar, katanya. Bekas pengurus PKR Johor itu turut memetik contoh bagaimana mengikut perlembagaan persekutuan yang di Pertuan Agung bertindak atas nasihat Perdana Menteri dan kerajaan, kecuali dalam beberapa perkara yang raja mempunyai budi bicara. Mengulangi kata-kata, kuasa mutlak boleh membawa kepada korupsi mutlak. Dia turut menegaskan skandal 1MDB berlaku ketika Najib Razak menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan. Katanya adalah lebih baik kedua-dua portofolio itu diasingkan daripada Perdana Menteri. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas hari ini dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Biarkan PN jadi pembangkang selama-lamanya. Berita penuh, belum pun sampai 3 bulan jadi pembangkang, PN yang ditunjangi Bersatu dan PAS ternampak begitu galak mencari salah Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan yang dipimpinnya. Macam-macam yang mereka pertikai, termasuk juga perkara-perkara yang tidak masuk akal sama sekali. Kelakar dan geli hati pun ada melihat gelagat mereka sekarang ini lantaran mereka pernah berada dalam kerajaan selama 33 bulan sebelum ini. Tetapi, apa yang telah mereka lakukan? Lupakah mereka yang prestasi buruk PN ketika jadi kerajaan? Apa kehebatan yang Mahyadin MD Yassin lakukan selama jadi Perdana Menteri? Selain takut membuka parlimen dan bangga dengan pelaksanaan darurat demi untuk kekal lama berkuasa, menteri-menteri bersatu sendiri, apa peranan mereka yang boleh dibanggakan selama berada dalam kerajaan? Begitu juga dengan PAS, apa sumbangan dan peranan mereka dalam kerajaan sepanjang 33 bulan itu? Kenapa baru sekarang sibuk menyalahkan kerajaan, walhal ketika berada dalam kerajaan mereka sendiri tidak berbuat apa-apa yang bermanfaat untuk rakyat dan negara? Mana janji-janji yang pernah dikumandangkan ketika belum jadi kerajaan sebelum ini? Kenapa hanya setelah tidak lagi jadi kerajaan, baru hendak bising itu dan ini?
Apa yang PN lakukan sekarang setelah berada di kedudukan sebagai pembangkang tidak lain hanyalah untuk membuktikan mereka masih relevan untuk mentadbir semula negara ini. Dalam hal ini, rakyat dan pengundi jangan lupa PN sudah pun diberi peluang menjadi kerajaan selama 33 bulan walaupun hanya melalui tebuk atap. Hakikatnya, melalui peluang tersebut, PN telah terbukti gagal mentadbir negara di mana Mahyadin sehingga ini kekal dalam rekod sebagai Perdana Menteri yang mempunyai prestasi paling buruk sekali sejak negara merdeka. Apakah kita mahu sejarah buruk berulang kembali dengan Mahyadin sekali lagi memegang jawatan Perdana Menteri? Mahukah juga kita melihat muncul kembali duta yang hanya makan gaji buta? Oleh itu, rakyat jangan sesekali terpedaya dengan mainan dan silap mata PN ini. Mereka tidak sesuai dan tidak layak sama sekali jadi kerajaan. Tempoh 33 bulan sebelum ini telah membuktikan hakikat itu. Berbanding kerajaan perpaduan yang belum berusia 100 hari ini, rakyat sendiri mula nampak perubahan dan arah tujunya. Contohnya, Anwar memerangi rasuah dan menggalakkan ketirisan dengan bersatu sendiri terpelit dalam siasatan dan pembekuan akaun bank. Ia adalah bukti dan kedurjanaan telah berlaku ketika PN menjadi kerajaan. Selepas ini dipercayai lebih banyak lagi pembongkaran akan didedahkan. Biarkan PN terus bising kerana mereka memang hanya layak dan benar-benar berfungsi ketika jadi pembangkang saja. Ketika jadi kerajaan, mereka diam dan langsung tak berbuat apa-apa. Tetapi mula bising bila jadi pembangkang. Biarlah politik negara ini meraih dan parlimen menjadi macam zoo dengan PN terus kekal jadi pembangkang buat selama-lamanya. Melapat teka 33 bulan tak usah dijemput menjelma semula. Syabuddin Hussein, 16 hari bulan 2, 2023.